Fokus berita dari Sabah petang ini, banjir di Beaufort semakin pulih dengan hanya 1 PPS beroperasi. Perinciannya kita akan bersama Sabrina Baaz di Kota Kinabalu. Teruskan Sabrina. Ya, Eva. 2 pusat pemindahan sementara PPS di Beaufort ditutup 12 tengah hari tadi iaitu PPS Dewan DSP Dun Banir dan Dewan Gereja Sensino Batu 58. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, hanya 1 PPS aktif di Dewan Selagon. Ia menempatkan 138 penduduk daripada 41 keluarga. Bagaimanapun, 8 buah kampung masih terjejas banjir. Pengguna jalan raya yang menggunakan Jalan Keningau Kimanis di kilometer 11.2 dan 14.3 yang kini dibuka sepenuhnya dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati. Ini kerana kawasan cerun di kawasan tersebut masih terdedah risiko tanah runtuh. Terutama apabila cuaca hujan lebat, kerana slop yang sudah dibentuk masih dalam keadaan slop yang terdedah, tanah dia belum ada turfing, belum ada shotcrete apa sebagainya. Jadi kalau berlaku hujan lebat, aliran air mungkin akan berpotensi mengganggu ke surface cerun tersebut dan juga boleh mendatangkan risiko. Dato' Shah Helmi yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui media pada majlis iftar bersama OCN 24, anak-anak yatim dan media di Kota Kinabalu. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Dato' Shah Helmi berkata, kerajaan negeri komited memastikan keselamatan pengguna jalan raya terutama menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Namun apa yang kita sedang berhadapan pada masa kini adalah keadaan jalan yang sudah melebihi jangka hayat reka bentuk. Jadi menyebabkan jalan-jalan yang lama ini bukan saja memerlukan penyelenggaraan tetapi memerlukan penaiktarafan. Terdahulu, Dato' Shah Helmi melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena bulan Ramadan dan sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat negeri. Pengguna dan peniaga yang ingin membawa barang kawalan keluar dalam kuantiti yang banyak dinasihatkan memohon permit barang kawalan berjadual serta lesen barang kawalan CSA. Langkah itu penting bagi mengelak ditahan anggota penguatkuasa terutama melibatkan minyak petrol dan diesel serta barangan seperti gula, minyak masak dan tepung gandum. Jika ingin membawa barang-barang kawalan untuk keluar daripada bandar, pastikan mereka mempunyai lesen yang sah lah. Jika tidak, agensi sahabat seperti APMM, JPDS ataupun yang lainnya akan mengambil tindakan lah. Azdi ditemui media selepas melakukan pemeriksaan ke beberapa jeti di sekitar perairan Sandakan. Katanya perkara itu termaktub di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Sementara itu, Maritim Zon Sandakan sentiasa bekerjasama dengan KPDN dalam mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan. Kita juga pertingkatkan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk memastikan penyelewengan ataupun penyelundupan keluar barang-barang kawalan ini dapat dikawal sepenuhnya. Seramai 21 anggota KPDN Sandakan, Maritim Zon Sandakan dan Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah terlibat dalam operasi bersepadu ini. Setakat ini, KPDN Sandakan merekodkan 14 kes serahan berkaitan kesalahan Akta Kawalan Bekalan 1961 melalui rakan strategik. Kesemua kes masih dalam siasatan. Pemantauan dari semasa ke semasa oleh agensi berkuasa dan juga agensi keselamatan memperlihatkan kerajaan memandang serius tentang aktiviti rentas sempadan terutama sekali melibatkan barang subsidi yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat Malaysia. Salih Jikri, RTM. Kerajaan negeri menyambut baik saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai kepentingan memperkasa kecerdasan buatan AI, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta pengukuhan penguasaan bahasa Inggeris. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penguasaan dalam bidang tersebut penting bagi meningkatkan daya saing negeri dan negara di peringkat global.
Ada cadangan untuk mewujudkan atau menubuhkan AI Negeri Sabah dan kita tengah berbincang dengan UMS untuk mengadakan MOU berhubung dengan perkara ini. STEM dan PIVET ini tumpuan kita dan tahun ini kita bekerja keras dan berkolaborasi dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dato' Arifin ditemui RTM selepas meninjau program shopping raya di Beaufort. Menerusi program ini, 167 anak yatim dari daerah Membakut dibawa membeli keperluan raya masing-masing. Pelbagai inisiatif dilaksana Kementerian Pendidikan Tinggi bagi memastikan tiada mahasiswa tercicir melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Ia termasuk bantuan keuangan kepada pelajar yang layak. Alhamdulillah, kita telah kenal pasti beberapa mahasiswa kita yang memang amat memerlukan. Kita cuba usahakan sebaik mungkin supaya tidak ada mahasiswa kita yang tercicir disebabkan masalah kewangan ini. Dato' Mustafa ditemui RTM sempena iftar Mahabbah Pendidikan Tinggi Sepanggar di Kota Kinabalu. Beliau turut menyampaikan bantuan program pembangunan siswa sulung 3.0 sulung kepada penerima terpilih. Penerima terdiri anak pertama daripada keluarga kurang berkemampuan yang berjaya memasuki Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dengan pengecualian yuran pengajian. Turut disampaikan sumbangan wang tunai daripada Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malaysia MASTI kepada 100 penduduk Parlimen Sepanggar dengan jumlah keseluruhan RM10,000. 5 buah sekolah menengah kini sedang dibina di kawasan Parlimen Pensiangan. Ia bakal merealisasikan aspirasi kemenjadian murid di kawasan pedalaman Sabah. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Arthur Joseph Kurup berkata, SMK Nabawan yang bakal dilengkapi bangunan tingkatan 6 dan kuartus guru kini 60% siap manakala SMK Terusmadi pula dijangka siap tahun ini. 3 lagi sekolah lain ialah Sekolah SK Rancangan Belia Tiulun, SK Ambual dan SMK Dalit. Saya sentiasa mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai satu langkah untuk kita melonjakkan pembangunan di kawasan daerah pedalaman Sabah. Dato' Arthur ditemui media selepas Majlis Iftar Ramadan 2025 di Dewan SMK Suk. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan turut menyampaikan bantuan kewangan RM30,000 kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Daerah Suk untuk diagihkan kepada 300 asnaf di Parlimen Pensiangan. Manakala RM19,000 disalurkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD Keningau serta RM1,000 sumbangan Agrobank kepada SMK Suk. Terdahulu, Dato' Arthur sama-sama memeriahkan tamu Ramadan Keningau FM dengan bergotong royong memasak 1,500 pek bubur lambuk versi Suk untuk dikongsikan kepada pengguna jalan raya Suk Keningau dan masyarakat setempat. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Ifah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Okey, baik. Terima kasih Sabrina.